hari ini tentang mangrove ekosistem. Special kita cerita pasal ekosistem yang ada kat mangrove ni, dekat Paya Bakau ni. Specialnya dia ada kepelbagaian. Dia ada banyak dekat situ. Kalau kamu dah baca sebenarnya ada producer, semua lengkap. Food web semua ada, banyak dekat situ. So mangrove tree ni dia adalah tropical plant yang kita boleh jumpa dekat estuaries. So estuary ni adalah muara sungai ya. So the place where the sea and river meet. Pertemuan sungai dengan laut lah. Dan walaupun keadaan dekat situ kita panggil keadaan yang ekstrim. Sebab apa? Pertembungan situ dengan tanahnya yang berlumpurnya. However, this plant iaitu mangrove trees ni dia ada special adaptation. So kita dah belajar tentang biotic dengan abiotic component. So dekat mangrove system ni dia ada beberapa abiotic component yang kita kena concern. Okay, so abiotic component ni yang menyebabkan tak banyak jenis tumbuhan lain yang boleh duduk dekat mangrove system. Jadi hanya special organism sahaja yang boleh tinggal dekat situ lah, dan dia boleh deal dengan abiotic components yang ada dekat situ. Okay. Jadi dia punya area dia adalah dia panggil tidal area ataupun area yang ada air pasang surut. Kejap air tinggi, kejap air rendah. Tumbuhan yang ada dekat situ, macam mana cara dia nak germinate? Kalau germinate tu sebab kadang-kadang nanti bila air pasang, dah benih dia kena bawa dengan arus. Macam itulah. Okay, sometimes dia ada juga dia exposed to the wave and water tide. Dengan dia punya bahagian soil dia soft, silted and muddy. Silted tu berselut, berlumpur, and that lack aeration. So keadaan tu menyebabkan lack of aeration. So exposed to strong wind blows and yang ni dah belajar juga hari tu, soil with high salt content as well as very low content of dissolved oxygen in water. So macam mana mangrove ecosystem ni nak deal dengan abiotic component yang this one. Okay, dan lepas tu very strong light intensity. Mangrove tree study sebagai producer mangrove tree tu yang dia dominan dekat kawasan situ, tapi selain daripada itu ada juga beberapa organism lain yang duduk dekat dalam mangrove ecosystem. So boleh menumpang sekali kat situ. Sebagai contoh kalau kamu tengok kat sini, silver leaf monkey ni adalah lotong lotong kelabu lah. Okay, so yang ni adalah proboscis monkey. Ni nama ni. Belanda dia, banyak Belanda banyak Belanda, yes. Banyak Belanda. Okay, so ada snake, ada mud skipper ataupun ikan belacak. Ikan belacak ni ikan dua alam mud skipper ni memang banyak. Dia melompat-lompat dekat atas lumpur tu. Dia duduk, dia dua alam tak boleh makan lah maksudnya. Betul, kita ada crab. Itu kita ada horseshoe crab ataupun belangkas Lepas tu mangrove tree ni yang ni yang memang dominan lah, mushroom and bangau stock. Okay, selain daripada tu gambar tak boleh nampak adalah kelip-kelip pun ada, fire. So ini boleh jumpa kalau kamu pernah pergilah bersama keluarga kamu ke Kampung Kuantan dekat Kuala Selangor yang sangat popular dengan kawasan yang ada banyak kelip-kelip. Siapa pernah pergi? Tak tahu. Rasanya macam pernah. Rasa macam pernah tapi tak ingat. Kita kalau tengok kelip-kelip tu, kita kena naik perahu tau. Naik perahu dan dia hanya boleh naik pergi malam. Kita masuk tu senja, kita batulah masuk dalam pukul 8 tu kan. Tu kita tengoklah dia memang cantik lah. Dia macam kita nampak macam Christmas tu, macam Christmas yang ada banyak lampu-lampu tu kan, tapi di sini ada kelip-kelip. Beberapa adaptation sebabkan tadi ada abiotic component yang sangat ekstrim kat sana yang dia menyebabkan tak banyak organism lain yang boleh tinggal dekat situ. Jadi untuk special adaptation yang ada pada mangrove tree adalah seperti yang kita akan bincangkan sekarang ni lah. Ini sebabkan light intensity yang kuat tu, maka dia ada thick cuticle dan juga dia ada sunken stomata. Stomata dia agak tenggelam untuk kurangkan, reduce the rate of transpiration. Selain daripada tu, dia punya leaves dia juga succulent. Succulent ni adalah tebal dan dia ada water lah, maksudnya dia contain water. Dia tak sama dengan
leaf yang kita jumpa dekat pokok-pokok biasa ni. Memang leaf dia agak tebal. Dan kan dia ada special structure. Hydatodes ni adalah macam pore dekat bahagian dia punya leaves dia to eliminate excess salt. So ini adalah contoh gambar kalau salt tu dah terkumpul terlampau banyak ya. Gametically can store salt which will fall off when the concentration of salt stored is too high. Dia punya daun tu, memang daun dia tu rasa masin sebab dia store salt sekali dalam daun tu. Adalah satu lagi adaptation iaitu macam mana dia punya root dia nak menjalankan respiration. Kalau root dia tu tenggelam dalam muddy soil. Jadi dia ada special adaptation dia ada short root projection yang keluar daripada root yang besar tu, so dipanggil pneumatophore. Pneumatophore root for aeration in the water submerged area. So nampak ni gambar yang bawah ni, macam ni lah rupa macam dia keluar. Sebenarnya dia adalah asalnya daripada root yang besar, so daripada situ terjulur keluar yang kecil-kecil yang lain lah. Okay, ini untuk important dia for gases exchange. Okay, between submerged root and atmosphere through lenticel. Okay, lenticel ni adalah the pore yang ada pada root tersebut. Pore-pore yang ada root tersebut dan dia macam stomata. Tapi stomata ni khas untuk daun. Lenticel ni dia duduk sama ada dekat stem atau dekat root. Okay, contoh tumbuhan dia adalah Avicennia. Antara kelebihan pokok-pokok yang ada kat sana, okay, seperti pokok yang mempunyai prop root ataupun akar jangkang. So prop root ni special dia, akar dia terkeluar, branch out from the lower part of the stem of the mangrove tree. So ini dipanggil sebagai prop root ya. Tujuan dia, akar dia macam ni, to overcome strong wind and waves. Okay, yang dia punya air agak dalam, kebanyakan dia mempunyai akar, dia mempunyai prop root. Okay, contoh spesies yang ada prop root ni, spesies yang dipanggil sebagai Rhizophora. Selain daripada prop root, ada satu lagi jenis dipanggil buttress root. So buttress root ni dia lebih lebar dan lebih tebal. Dia tebal dan dia lebih ke bawah. So dia menjadi lebar kan, dia add in widening the base of a tree. And tujuan dia sama jugalah, provide support to the tree that grows on soft soil with border with solid land. Okay, so yang ni dah menghampiri land sikit, tapi dia nak sokong dia yang masih lagi berada kat tempat berlumpur tu supaya tidak senang tumbang. So dia mempunyai thick buttress root. So spesies yang mengandungi buttress root ni adalah Bruguiera. So Bruguiera ni senang sikit nak ingat sebab B dengan B buttress Bruguiera. Tadi kita bincangkan macam mana dia nak germinate kalau bawah dia ada air. Kalau germinate tu seed mesti jatuh atas land. Tapi yang ni bawah dia ada air, jadi dia ada adaptation yang dipanggil sebagai seed yang bernama oviviparous seed ni lah. Seed viviparity ni dia akan germinate. Patutnya selalunya seed dia dah jadi seed, dia akan jatuh terus, tapi tak, dia germinate siap-siap dekat dia punya parent plant. So dia akan grow kat situ sampai satu masa dia dah sesuai baru dia akan jatuh. So kalau kamu tengok kat sini, dia germinate lah ni, dia tumbuh satu bahagian stem yang lembut dekat bawah ni. So yang number fallen seedling to stay. So bila dia jatuh, dia akan jatuh tercacak. Akan jatuh tegak lah. Dia tak akan jatuh dan senang dibawa air. So dia jatuh tercacak. Jadi tidak mudahlah dia dibawa arus. So will not be uprooted by waves. So ini gambar kalau masa dia kecil. Belum besar lagi. Dia dah semakin besar. Dah ready lah ni. Bawah dia ni nampak ya siap. Dia dah ada tajam-tajam lagi. So seterusnya, ini sebenarnya ada satu proses yang general lah. Ini sebenarnya kita keluar sikit daripada mangrove tadi tu. Dia ada satu proses yang general yang dipanggil sebagai colonization and succession. Okay. Proses colonization and succession ni kita akan belajar dia melibatkan adalah pada suatu tempat yang asalnya tidak ada langsung organism yang sesuai duduk kat situ.
Okay, contohnya kita start daripada tanah kosong tanah kosong yang asalnya tak ada apa-apa organism. Jadi kenapa dia jadi tanah kosong tu, penyebab dia banyak lah. Mungkin disebabkan volcano eruption, boleh jadi sebab earthquake, ataupun sebabkan banjir, atau human activity, mining. Dari segi plant dia dah tak sesuai hidup. Lepas tu mungkin juga yang animal pula dia akan die or migrate pergi ke tempat lain disebabkan ketidaksesuaian yang berlaku pada ekosistem tu causes tempat tu jadi no longer suitable to any organism. Jadi tanah kosong lah, bare land. Okay. So dalam biologi ni kita akan belajar tidak ada tempat yang bare land. Suatu masa akan ada penghuni yang akan duduk ke situ dan daripada bare land ni tadi dia akan berlakunya proses colonization and succession dan akhirnya ini selepas mungkin beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun tempat yang bare land tadi asalnya disebabkan proses of colonization and succession tadi finally dia akan jadi satu tempat yang established. Okay, mungkin akan jadi satu bandar yang besar macam tu. Tapi benda tu berlaku mengambil proses yang lama dan disebabkan adanya proses colonization and succession yang berlaku pada setiap tanah-tanah yang kosong ni tadi. Tapi kalau kita belajar macam kita belajar kan banyak kisah-kisah Nabi zaman dulu kan, bila umat-umat yang ingkar tu kan dia ada berlakulah sesuatu pada dia datang musibah pada umat tu. So dia kawasan tu kena lahar gunung berapi lah, kena banjir lah. So tempat tu dia kosongkan dulu. Kita belajar secara agama lah, kita kosongkan dulu. Tapi akan ada satu masa akan ada kehidupan juga, akan mulakan balik kehidupan kat situ dan akhirnya tempat tu akan establish balik. Tapi bergantunglah pada masa dia. Mulanya kita panggil sebagai pioneer species. Ada satu spesies ni dia boleh hidup kat mana-mana je. So kita panggil pioneer species. Begins to colonize an area where there are no other living things. Okay, ini pemula dia. So pioneer species ni yang menjalankan colonization. Okay. Pioneer species ni biasanya adalah tumbuhan-tumbuhan yang sangat kecil. Mungkin diterbangkan oleh angin atau dibawa oleh haiwan lain yang terbang kan dekat area situ, terjatuh kat situ. So the area breed and form colonies in that area. So bila dia start ada satu je dah mula, so dia berlaku pula proses reproduction, dia breed dan akhirnya tempat tu dah penuh lah dengan dia saja. Pioneer species ni jadi penuh. Okay. Finally, bila pioneer species ni kat situ lama, dia dah ada makin banyak lah, dia dah breed dah makin banyak. So keadaan yang makin banyak tu dia akan menyebabkan perubahan fizikal berlaku dekat kawasan tu. Dari segi dia punya tanah dia, dari segi dia punya mineral dia. So dia akan mengubah microclimate yang ada dekat kawasan tu. Dia sama macam manusia lah. Manusia ni, kau perasan tak kalau asal daripada satu taman yang buka tu, taman kosong. So bila orang tinggal kat situ, mula seorang tinggal, lepas tu lama tambah lagi. Lama-lama tempat tu dia akan berubah sikit demi sedikit. Okay. Bila dia dah makin berubah dari segi fizikal dekat kawasan tu, akhirnya menyebabkan organism lain pula yang sesuai duduk kat situ. Dia menarik minat ataupun menyebabkan kawasan tu telah berubah fizikal dan menjadi sesuai pula dengan organism lain selain daripada pioneer species tadi. So yang tu kita panggil sebagai successor species yang masuk kemudian. Lama-lama jadilah tempat yang area yang established. So yang tengok hari ni colonization and succession yang berlaku dekat mangrove ekosistem tadi. Okay, kita bermula dengan kamu tengok pada kawasan coastal zone ni, kawasan pantai yang paling dekat dengan pantai. Kawasan yang coastal zone ni adalah kawasan pantai yang paling dekat dengan air ataupun yang paling kalau air pasang, tempat ni yang paling senang tenggelam. So bahagian coastal zone ni, kawasan pantai ni yang paling tidak sesuai dengan kebanyakan organism. Okay, sebab dia paling most exposed area to big wave. Habis ni dengan Zone Eurasia ni,
Dia panggil api-api tree dengan mangrove apple ni. Yang ni sahaja yang sesuai duduk kat sini. Okay, sebab apa, dia ada pneumatopores and large root system to help to trap mud and organic substance which are brought by high tide. So dia boleh deal with the situation yang bermasalah kat sini lah. So itu adalah Avicennia dengan Soneraceae. Okay, bila dia duduk kat sini lama, so air pasang, air surut lama-lama, keadaan akar dia tu dia akan menyebabkan mud accumulation slowly begin and as a result the soil become higher and denser. So makin banyak terkumpulnya solid dekat bahagian sini. So bila kawasan sini dah semakin padat sebab terkumpulnya sedimentation tadi tu ya, mendakan-mendakan ataupun tanah-tanah hasil daripada aktiviti low and tide dan juga hasil pembiakan banyaknya Avicennia dan Soneraceae tadi, akhirnya daratan sini dah semakin tinggi ataupun air pasang surut ni dah tak boleh nak menghampiri kawasan tu lagi, dia dah makin tinggi. Okay, pada waktu dia dah menjadi semakin tinggi itu, dia akan menyebabkan kawasan tu dah semakin sesuai pula dengan satu pelan lain yang dipanggil sebagai rhizofora. Okay, itu adalah berlaku lama. Lama-lama tempat ni akan jadi tinggi sendiri. Di kawasan sini, coastal zone, sooner or later dia akan jadi middle zone. Sini ya, ni dah kawasan asalnya daripada coastal zone, kat middle zone ni dia dah jadi middle zone lah ni. Sebabnya ada proses colonization tadi tu. Lalu cikgu suruh diorang hafal asrap ya. Avicennia, Soneraceae, Rhizopora and Bruguiera. Asrap. So Avicennia dan Soneraceae ni di satu kawasan ya. Rhizopora, lepas tu atas lagi adalah Bruguiera. Kamu ada kat situ? Senyap dah semua orang hari ni. Ada cikgu. Ada ya? Okay. Kak Isi Kak. Okay, kena baca balik nak tengok ayat dia untuk kamu, cara kamu nak deliver dia punya ayat yang betul dalam exam lah. Tapi yang cikgu ni lebih pada cerita untuk kamu nak tangkap konsep dia. So proses colonization and succession tadi tu dia akan merubah fizikal di suatu kawasan. So bila dah jadi kawasan yang lebih tinggi, dia akan pindah jadi middle zone atau zone tengah. Yang ini yang kita tengok kat sini pula kita pindah tengok kat sini. Dia dah semakin jauh daripada tide tadi tu, tidal area. So ini adalah tempat yang sesuai diduduki oleh Rhizopora. So Rhizopora ni dah panggil successor lah sebab dia datang kemudian. Lepas tempat tu dah Avicennia dengan Soneraceae dah buat cantik-cantik, baru dia datang. So dia ada prop road. Apa lagi So ini pun sama. Bila dia duduk situ lama kelamaan dia akan kumpul. Okay, dia akan trap the mud. Okay, causes sedimentation. Jadi this topic boleh keluar dalam soalan essay ke? Yes. Actually topik ni kan, ada topik yang diorang suka sekolah. Kamu rasa susah tak topik ni? Dia banyak facts lah, kena remember. Dia banyak part. Okay, so sama je. Dia akan kumpulkan pengumpulan mendakan tadi tu. So dia akan mendap kat situ. So dia akan jadi makin tinggi lah. Dia punya land akan jadi makin tinggi, higher and drier because less seawater overflow during high tide. Okay, so bila dah jadi macam tu, tempat tu dah jadi more suitable untuk plant lain pula iaitu dipanggil Bruguiera. So Bruguiera dia jadi successor pula, dia akan succeed and replace the Rhizopora. So Bruguiera tak ada apalah, dia dah inland zone ya, land yang bahagian dalam sikit, dah mahala ke pantai. Okay, situated further into the land, the soil become higher, harder and flow with seawater during high tide, inhabited by Bruguiera which have buttress root. Okay, kat sini kat buttress root to trap more mud and silt. Okay, sama juga pemendapan proses pun berlaku, sedimentation process occurs. Okay, dia akan menyebabkan from new swamp that project out toward the sea. The one-time shore get further away from the sea, then the ground changes into a land which is suitable for land tree, pandan dan juga nipah.
The land tree tu boleh duduk kat situ and succeed and replace pula Bruguiera. So daripada inland dia akan masuk ke land je. So belakang ni sebenarnya ada satu lagi zone iaitu land zone replaced by the other successor seperti contoh Nipah dan juga Pandan. So proses dia ada 4 proses lah daripada pioneer tadi dekat coastal zone. Okay, lepas tu dia masuk pada successor, middle zone, inland, successor juga, last sekali adalah land. Cikgu, dari mana pioneer species datang cikgu? Ada yang berpendapat dia datang daripada air, ada juga yang benih-benihnya dibawa oleh air dan akhirnya dia mungkin terlekat dekat bahagian soil dekat situ tumbuh. Ada juga yang berpendapat dia datang disebabkan dibawa oleh organism lain, animal lain. Dia dibawa oleh air, so dia tersangkut kat sini, di benih dia so dia tumbuh, ataupun mungkin ada tadi kan lotong ke ada monkey tadi tu, dia terbawa daripada tempat yang lain, lekat kat dia punya body, ataupun serangga ke terbawa dia punya benih dia tu dan tumbuh kat kawasan situ lah. Mangrove ekosistem ni dia mempunyai banyak kepentingan pada kita Okay, sebagai contohnya important dia ada sebagai protection zone. Protection zone ni dia macam jadi penghalang, dia punya hutan dia tu menjadi penghalang bagi strong waves and wind nak sampai ke beach. So dia menyebabkan beach tu tidak rosak lah sebabkan tertutupnya dengan mangrove forest. So dia boleh juga jadi protected site untuk animal lain seperti small fish, shrimp, crab. Okay. So boleh jadi tempat migrate untuk burung-burung. Memang boleh akan jumpa beberapa burung ditumpang kat situ. Forestry resources seperti wood dia boleh digunakan untuk banyak industri lah. Sumber perikanan pun datangnya daripada mangrove ecosystem juga. So dia boleh datang daripada land, dia boleh datang daripada dia punya sea dia tu. Okay, sama juga dia boleh jadi sumber food and medicine. Dia ada food setengah dia punya mangrove tree tu boleh dimakan. Ada dia punya nut dia tu pun, dia punya kacang dia pun dia boleh kita makan juga. Setelah masak lah. Okay, kulit pokok dia kata dia boleh ubat cerit beret. Ini digunakan secara tradisional. The bark of Bruguiera. Inilah nipah ni kita biasa guna buat air mineral dan juga boleh guna untuk dalam masakan. Buah-buahan lain yang boleh digunakan seperti Indonesia ni kata boleh buat minuman.